Assalamualaikum semua. Kembali bersama saya Cikgu Ashida dalam mata pelajaran matematik bagi tahun 6. Jadi kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini ialah 1.3.4, kemahiran 1.3.4 iaitu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan operasi bergabung, termasuk penggunaan anu dalam situasi yang diberi. Okey, mari kita teruskan. Okey. Sebelum kita bermula, kita ingat kembali apa yang kita dah belajar pada tahun sebelum ini, iaitu semasa kamu berada di tahun 4 dan tahun 5. Jadi, apakah langkah untuk menyelesaikan masalah? Jadi, terdapat 4 langkah untuk menyelesaikan masalah. Ada 4 langkah. Iaitu apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ialah DDoS. Okey, DDoS. D itu bermaksud diberi. Apa yang diberi di dalam masalah yang ada, yang kamu terima, apa yang diberi. Kemudian D yang kedua ialah apa yang kita nak cari, apa yang dicari. Kemudian O ialah operasi, iaitu awak tentukan operasi berdasarkan apa yang diberi, apa yang dicari. Jadi awak tentukan operasi. Jadi tentukan operasi di sini, apa operasinya? Seperti yang awak dah tahu, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, ini operasi. Jadi berdasarkan apa yang diberi, apa yang dicari, awak tentukan operasi yang terlibat bagi menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian S yang terakhir iaitu selesaikan. Selepas kita dah tentukan operasi bagi menyelesaikan masalah tersebut, kita selesaikan. Jadi, okey, contoh yang pertama. Contoh pertama saya ambil daripada buku teks awak, iaitu buku teks matematik tahun 6, iaitu di muka surat 19. Jadi kita lihat apa masalah yang diberi di sini. Okey, masalahnya ialah soalan A. Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dua buah negeri pada tahun 2013. Hitung jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, jadi ingat kembali langkah untuk kita menyelesaikan masalah iaitu tadi apa? DDoS. Okey, DDoS kita. Jadi kita cari dulu apa dia D yang pertama. D yang pertama yang diberi. Okey, yang diberi ialah bilangan penduduk di dua buah negeri. Di mana bilangan penduduknya? Yang inilah di dalam jadual ni. Ini bilangan penduduk dalam dua buah negeri. Apa negeri yang terlibat? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Sabah. Jadi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diberi 1,732 orang penduduknya. Kemudian di Sabah penduduknya ialah 3,428,000 orang. Okey, itu yang diberi. Ada lagi tak yang diberi? Tak ada. Jadi diberi dua benda ni, dua penduduk, bilangan penduduk di dua buah negeri. Okey, kita dah dapat D yang pertama. Okey, tengok pula D yang kedua, iaitu yang dicari. Apa yang dicari? Yang dicari ialah jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Ini yang dicari yang pertama. Okey, ini yang pertama yang disuruh awak cari. Dan dia soalan ini juga meminta awak mencari jawapannya dalam perpuluhan juta. Awak diminta menyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Ini yang kedua. Okey, ini yang kedua. Jadi, kita dah dapat dah D yang kedua, iaitu yang dicari. Seterusnya, bila kita dah ada yang diberi, kita dah jumpa apa yang diberi, apa yang dicari. Seterusnya, masuklah langkah yang ketiga, iaitu
operasi. Kita tentukan operasi. Jadi operasi yang terlibat, kita tahu yang kita pernah belajar, tambah, tolak, darat dan bahagi. Jadi bagaimana kita nak menentukan operasi? Kita cari kata kunci. Okey, kita akan cari kata kunci. Kata kunci maksudnya perkataan yang menunjukkan operasi yang terlibat. Okey, yang akan memberitahu pada awak apa operasi yang terlibat. Jadi kalau kita tengok kat sini, ada disebut jumlah. Inilah kata kuncinya. Jumlah ini bermaksud tambah. Okey. Untuk operasi dia sebut jumlah. Jadi jumlah ini bermaksud tambah. Hasil tambah. Sebab kita nak cari jumlah penduduk kan. Jumlah penduduk di dua buah negeri. Jadi bermaksud kita perlu tambahlah. Jadi operasinya iaitu operasinya ialah ayat matematik yang terlibat di sini ialah 1,732,000 ditambahkan, tentukan operasi ya, masuk rangkah tentukan operasi, jadi 1,732,000 tambah dengan 3,428,000. Okey, itu langkah yang ketiga. Ini langkah yang ketiga. Dan seterusnya langkah yang keempat, selesaikan. Okey. Ini langkah yang ketiga. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat iaitu selesaikan ataupun penyelesaian. Okey, langkah yang keempat, selesaikan. Jadi kita selesaikanlah ayat matematik tambah ni tadi. Okey, ayat matematik tambah ni. Jadi nak selesaikan tambah, gunalah bentuk lazim. Bentuk lazim. Jadi 1,732,000 tambahkan dengan 3,428,000. Okey, ini bentuk lazim kita. Jadi kita selesaikan. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Okey, 7 tambah 4, 11. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Jadi jawapan kita 5,160,000. Okey? Jadi kita dah selesaikan. Tapi ingat, yang dicari yang kedua tadi, jawapan perlu dinyatakan dalam perpuluhan juta. Jadi ingat kembali kemahiran kita yang di awal hari itu, kita dah belajar sebelum ini, iaitu menukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Jadi macam mana cara kita nak tukarkan kepada perpuluhan juta? Nombor bulat kepada perpuluhan juta. Jadi kita bahagikan 5,160,000. Nak tukar kepada nombor perpuluhan juta, kita bahagikan dengan 1 juta. Okey. Bahagikan dengan 1 juta. Jadi kalau kita lihat sini ada berapa sifar? Ada 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi bermaksud kita akan ubah titik ke sebelah kiri sebanyak 6 langkah. Sebab kita nak membahagi ni. Okey, jadi titik kita berada dari belakang, dari sebelah kiri ya. Jadi kita gerak 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi bermaksud titik kita berada di antara 5 dan 1. Jadi jawapan kita ialah 5,16. Oleh kerana ada sifar di belakang, jadi kita boleh abaikan. Kita boleh singkirkan. Okey. Kita boleh keluarkan, kita buang. Jadi 5,16. Jangan lupa dalam perpuluhan juta mesti wajib ada perkataan juta.
Jadi jawapan kita ialah 5.16 juta. Itulah langkah penyelesaiannya untuk contoh nombor 1. Okey? Jelas ah? Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Ini pun masih sama. Contoh ni saya ambil daripada buku teks muka surat 19. Soalan kedua. Soalan B. Okey, soalan diberi kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol jus oren dan jus apel. Bilangan botol jus oren ialah 36,740 botol. Kira bilangan botol jus apel yang dihasilkan. Okey. Jadi kita tengok DDoS tadi. D yang pertama iaitu yang diberi. Apa dia yang diberi? Apa yang diberi? Yang diberi ialah kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol jus oren dan jus apel. Yang diberi ialah 1.4 juta. 1.4 juta jus oren dan apel. Jus oren dan apel. Okey, yang diberi ialah 1.4 juta jus oren dan apel. Okey, ada tak yang diberi lagi? Ada. Yang diberi lagi ialah bilangan botol jus oren. Jus oren yang diberi ialah 36,740 botol. Okey, jadi di sini ada dua yang diberi. Ini yang pertama yang diberi. Yang kedua ialah bilangan botol jus oren. Jus oren ada berapa? Ada 36,740 botol. Okey. Jadi ada tak yang diberi lagi? Tak ada dah. Okey, habis dah yang diberi. Okey, yang kedua kita cari pula D yang kedua iaitu dicari. Apa yang dicari dalam soalan ni? Yang dicari ialah bilangan botol jus apel yang dihasilkan. Yang dicari ni biasanya ada pada akhir ayat. Okey, akhir ayat soalan tu. Maksudnya apa soalan yang dia minta lah. Apa yang dia minta awak cari. Jadi dia minta awak cari bilangan botol jus apel. Yang minta dicari ialah bilangan botol jus apel. Okey. Jadi langkah yang ketiga iaitu O kan? Operasi. Apa operasi yang terlibat? Jadi kalau kita tengok di sini, ini yang diberi tadi, ini adalah jumlah 1.4 juta jus oren dan apel. Jus oren dan apel. Jadi kalau kita tengok, ini adalah jumlah semua. Jumlah semua. Kemudian yang diberi yang kedua ialah jus oren. Jadi untuk mencari jumlah, dah tentulah kita perlu tambahkan jus apel, okey, jus apel dan jus oren, baru kita dapat jumlah kan. Jadi sepatutnya jus oren tambah jus apel, baru kita dapat jumlah. Okey. Jus oren tambah jus apel baru kita dapat jumlah. Jadi sekarang ni yang kita dah ada nilai ialah kalau berdasarkan ayat ini kita ni tadi, jus oren tambah jus apel sama dengan jumlah. Jadi sekarang ni kita baru ada 36,740
Tambah dengan jus apple ada tak? Belum ada kan? Kita tak tahu. Jadi, jus apple. Sama dengan jumlah. Jumlahnya ialah 1.4 juta. Jadi, bermaksud apa yang kita kena cari hari ini untuk soalan ini ialah anu. Anu kita kena cari. Iaitu nilai jus apple. Kita kena cari anu. Jadi, kalau anu bermaksud kita dah ada jus oren, kita dah ada jumlah. Jadi, operasinya adalah songsangan. Iaitu operasinya ialah 1.4 juta 1.4 juta. Sekejap ya, saya padamkan, ada kesilapan kat situ. Okey. 1.4 juta. Tolakkan dengan nilai jus oren 36,740. Jadi dapat jus apple. Okey, dapat jus apple. Itu dia operasi. Jadi seterusnya langkah yang keempat. Selesaikan. Jadi kita selesaikanlah guna ayat matematik yang ini. Jadi kita selesaikan. Masalahnya sekarang nombor kita dalam nombor perpuluhan juta. Jadi yang pertama yang perlu kita buat ialah tukarkan dahulu 1.4 juta kepada nombor bulat. 1.4 juta dalam bentuk nombor bulat ialah, ingat balik macam mana cara kita nak tukar dia pada nombor bulat. Jadi ingat nombor juta mesti ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ajar dulu tu kan. Okey, jadi kita isi nombor ni dari depan dan buang titik perpuluhan dan juga perkataan juta. Jadi nombor kita adalah 1 dan 4. Jadi ada tempat kosong ini, ada ruang kosong, jadi kita isi dengan sifar. Okey, sifar. Jadi bermaksud 1 juta bernilai 1.400.000. Ini nilai sebenar. Okey, nilai sebenarnya. Jadi bila kita dah dapat nombor bulat, barulah kita boleh tolakkan dengan 36,740. Gunakan bentuk lazim. Jadi 1.400.000 tolak 36,740. Okey. Okey, tolakkan Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 4 tak boleh. Pinjam dari sebelah pun tak boleh. Tak ada Daripada sifar ratus tak ada. Pinjam di sebelah tak ada. Pinjam di ribu pun ribu tak ada. Ribu pula pinjam daripada puluh ribu pun tak ada. Jadi kita kena pinjam daripada 400,000. Jadi pinjam 1 tinggal 3. Okey. Jadi di sini akan jadi 9, 9, 9 dan di sini akan jadi 10. Okey. Jadi 10 tolak 4, 6. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 3, 6. 3 tadi. Dah baki daripada 4 tadi tinggal 3. Jadi 3 tolak sifar 3, 1 tolak sifar 1. Jadi jawapannya bilangan jus apple ialah 1.363.260. Itulah jumlah yang dikeluarkan oleh kilang P. Okey? Boleh kita tengok contoh yang ketiga. Okey.
Contoh yang ketiga. Sama juga langkah tadi ya. DDoS. Kita cari apa? D yang pertama. Diberi. Apa yang diberi? Yang diberi yang pertama. Okey. Yang diberi yang pertama. Kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta ni 3 juta wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan yang sama banyak. Hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Beri jawapan dalam perpuluhan juta. Jadi apa yang diberi? Yang diberi ialah 3 juta. Yang diberi ni 3 juta. 3 juta wang ihsan. Okey. 3 juta ringgit wang ihsan yang akan diberi kepada mangsa banjir. Okey. Maksudnya ini jumlah wangnya lah. Okey, jumlah yang diberi. Jumlah wang ihsan. Jumlah wang ihsan sama dengan RM 3 juta. Okey, jumlah wang ihsan 3 juta. Kemudian apa lagi yang diberi? Ada lagi tak yang diberi? Ada. Yang diberi yang kedua ialah sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan yang sama banyak. Jadi 3,000 keluarga menerima wang ihsan sama banyak. Okey. Jadi 3,000 keluarga. 3,000 keluarga. 3,000 keluarga terima wang sama banyak. Wang yang mana? Wang 3 juta tadi. Okey, sama banyak. Okey, ada tak lagi yang diberi? Tak ada. Okey, yang kedua, kita cari pula yang dicari. Apa yang dicari? Yang dicari ialah jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Yang dicari ialah jumlah wang yang diterima setiap keluarga. Okey, jumlah wang yang diterima setiap keluarga. Okey. Jadi, jawapan awak mesti dinyatakan dalam perpuluhan juta. Jawapan. Jadi, jumlah wang yang diterima setiap keluarga ni mesti dinyatakan dalam perpuluhan juta. Okey, cikgu betulkan sikit ya. Ada kesilapan tulisan kat situ. Okey. Perpuluhan juta. Dalam perpuluhan juta. Okey. Seterusnya, operasi. Apa dia operasi? Operasi yang terlibat. Apa operasi yang terlibat? Jadi operasi yang terlibat kita tentukan daripada kita cari apa kata kunci. Biasanya kita cari kata kunci. Yang disebut sini dia jumlah. Memang jumlah tambah. Tetapi dia kata jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Di sini sebenarnya kata kunci dia. Setiap. Maksudnya berapa wang yang diterima oleh tiap-tiap keluarga. Jadi berapa bilangan keluarga tadi? Kita ada 3,000 keluarga kan? Jadi tiap-tiap 3,000 keluarga tu, setiap keluarga dalam jumlah 3,000 tu, setiap keluarga akan terima berapa? Maksudnya daripada 3 juta, agih keluarga pertama, agih keluarga kedua, agih keluarga ketiga sampai ke keluarga yang ke 3,000. Jadi lagi satu,
Kata kunci yang kita ada disebut juga di sini yang menentukan operasinya di sini. Ni nampak ni perkataan sama banyak. Kita dah catat kat sini sama banyak. Sama banyak ini bermaksud sama rata. Jadi bila ada perkataan sama banyak ataupun sama rata, ini bermaksud operasinya adalah bahagi. Jadi ayat matematik kita ialah RM 3 juta bahagikan dengan 3,000 keluarga. Okey, 3 juta bahagikan dengan 3,000 keluarga. Itu ayat matematik kita. Okey, itu dia operasinya. Jadi yang keempat, langkah yang keempat kita selesaikan. Okey, selesaikan. Okey, kita selesaikan. Jadi, kita dah tahu kita terbahagi tadi kan? Jadi, kita buatlah bahagi. Kita boleh bahagikan sama ada dengan menggunakan bentuk lazim ataupun kita boleh bahagikan menggunakan pecahan. Kalau saya tengok kat sini, kalau kita tengok nombor yang ada melibatkan sifar. Jadi langkah yang paling sesuai untuk kita membahagi ialah kita gunakan kaedah pecahan. Jadi 3 juta, kita tuliskan 3 juta bahagikan dengan 3,000. Okey, 3,000. Okey, jadi bila bahagikan nampak sifar kan? Jadi kita boleh cancelkan sifar ni. Sifar atas cancel dengan satu sifar di bawah. Ada lagi sifar boleh cancel? Boleh kita pasangkan ya. Jadi sifar satu dari atas, cancelkan dengan satu sifar di bawah. Ada lagi sifar boleh kita pasangkan, kita partnerkan dia. Jadi ini sifar di atas, cancelkan satu sifar di bawah. Jadi tinggal sifar yang di atas ni ada 3 lagi, tapi kita dah tak ada dah nombor sifar yang berada di bawah untuk kita pasangkan. Jadi maksudnya tinggal 3,000 bahagi dengan 3. Jadi kalau kita tengok sini, 3 bahagikan dengan 3 terdapat 1. Jadi bermaksud jawapan kita ialah RM 1,000. Okey, 3 bagi 3 dapat jawapan 1. Sifar bagi 3 sifar lah. Sifar bagi 3 sifar. Sifar bagi 3 sifar. Jadi sebab itu jawapannya RM1,000. Bermaksud setiap keluarga menerima RM1,000. Tapi ingat jawapan kita tak nak nombor bulat macam ni. Jawapan kita nak jawapan dalam perpuluhan juta. Jadi bila nak jawapan dalam perpuluhan juta, sama macam langkah soalan yang pertama tadi kan. Jadi kita kena bahagikan dengan 1 juta pula. Jadi RM 1,000 bahagikan dengan 1 juta. Okey, jadi titik kita berada di belakang. Sifar dalam 1 juta ada 6. Jadi kita akan gerakkan titik 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita tengok di sini, ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Tempat di sini. Tempat. Jadi kita isi dengan sifar. Titik akan berada di depan sifar ni. Jadi jawapan kita ialah RM. Nombor bulat tak ada. Jadi kita isi dengan sifar. Perpuluhan. Ada 2 sifar di sini. Sifar. Sifar. Kemudian 1. Okey. Sifar di belakang 1 ni kita boleh buang. Jadi RM sifar plus sifar-sifar 1. Juta. Jadi itu jawapannya. Okey, inilah jawapannya. Mudah saja. Okey, menggunakan kaedah DDoS tadi. Okey, saya harap awak jelas ya. Okey, kita tengok pula contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Kita bacakan dulu soalannya.
Soalannya ialah stadium sukan terbesar di dunia iaitu Rungrado Mede di Korea Utara dapat menampung sebanyak 0.15 juta orang penonton dalam satu acara sukan. Okey, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Hitung bilangan penonton dewasa itu. Okey, jadi sama seperti tadi, langkah yang pertama ialah apa yang diberi. D yang pertama, apa yang diberi? Yang diberi pertama ialah stadium ni. Stadium Rungrado Maidai. Stadium Rungrado Maidai di Korea Utara ni menampung sebanyak 0.15 juta orang penonton. Maksudnya stadium tu boleh diisi dengan 0.15 juta orang. Tu maksudnya jumlah penonton. Okey, jumlah penonton di dalam stadium itu, stadium itu boleh diisi dengan penonton seramai 0.15 juta orang. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua, dia kata dalam satu acara sukan, bilangan penonton dewasa, bilangan penonton dewasa sama dengan bilangan penonton remaja. Okey. Jadi, yang diberi yang kedua ialah bilangan penonton dewasa sama dengan penonton remaja. Okey, penonton dewasa bilangannya sama dengan penonton remaja. Okey. Ada lagi yang diberi? Tak ada kan? Jadi yang seterusnya, selepas kita dah ada yang diberi, kita cari pula yang dicari. Apa yang dicari? Yang dicari ialah bilangan penonton dewasa. Berapa bilangan penonton dewasa? Yang dicari ialah bilangan penonton dewasa. Okey. Itu syarat dia. Dia tak bagi syarat ya, sama ada nak suruh nyatakan jawapan dalam pecahan juta ke perpuluhan juta, tak ada. Jadi dia minta bilangan penonton dewasa je. Jadi bermaksud jawapan kita mesti dalam bentuk nombor bulat. Kalau dia tak bagi syarat, bermaksud jawapan mesti dalam bentuk nombor bulat. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, operasi. Kita tentukan apa operasi. Jadi dalam langkah menentukan operasi, kita tengok cari kata kunci. Kata kuncinya, kalau kita tengok di sini, apa yang disebut sini? Di sini kan? Sama. Ada perkataan sama dengan. Sama ya. Penonton dewasa sama dengan penonton remaja. Jadi maksudnya sama banyak. Okey? Operasinya sama banyak. Jadi bermaksud jumlah penonton ini sama banyak antara dewasa dan remaja. Jadi maksudnya kalau dah sama banyak, ada perkataan sama di situ, secara automatiknya soalan ini adalah cara operasi yang terlibat adalah bahagi. Jadi 0.15 juta dibahagikan. Bahagi berapa? Penonton kita ada berapa kategori? 2 kan? Dewasa dan remaja. Jadi maksudnya kita bahagikan dengan 2. Okey? Itu dia operasi kita. Jadi langkah yang keempat kita selesaikan. Okey?
terselesaikan. Jadi kalau kita tengok sini, nombor yang diberi bukan dalam bentuk nombor bulat. Dia bagi dalam bentuk nombor perpuluhan. Dan dia tak bagi syarat. Jadi nombor asal kita nombor perpuluhan juta. Jadi perlu tak kita tukar? Tak perlu ya, sebab dia tak bagi syarat sama ada nombor itu perlu dinyatakan dalam nombor bentuk bulat atau nombor bulat ataupun perpuluhan juta. Jadi tak ada syarat. Jadi kita tak perlu bersusah payah kita nak tukar dulu pada nombor bulat, tak perlu. Gunakan saja nombor asal iaitu 0.15 juta. Jadi kita bahagikan dengan 2. Kita bahagikanlah dengan 2. Jadi jangan lupa sebab ada nombor perpuluhan, letak titik dulu. Okey, so kita bahagikan 2 darab berapa sama dengan 0? 2 darab 0. Okey, 0 darab 2. 0 darab 2 sama dengan 0. Tolak. Kita akan bahagi, untuk kalau saya suka gunakan sulam sur. Kita gunakan kaedah sulam sur. Jadi tak perlu kita bawa nombor tu turun bawah. Kita bawa ke sebelah saja. Okey, 2 darab berapa? Sama dengan 1. Okey, 2 darab berapa sama dengan 1? Tak ada kan? Jadi nombor yang paling hampir ialah 0. 0 darab 2 sama dengan 0. Jadi tolakkan, baki 1. Jadi dalam sulam sur, biasanya kalau penulisan panjang, kita akan bawa turun 5 ni ke bawah. Jadi dia akan jadi 15. Tapi dalam sulam sur, nombor ni 5 tak perlu kita bawa turun bawah. Nombor 1 ni kita naik atas. Jadi maksudnya 1 ni akan kita naikkan ke atas. So dia akan jadi 15. Dia akan jadi 15. Jadi kalau kita carilah, bahagilah dengan 2. 2 darab berapa sama dengan 15? Paling hampir ialah 7. Okey, 7 darab 2 sama dengan 14. Jadi tolakkan. So awak akan dapat 15 tolak 14. Jadi baki 1. Kita ada baki. So kita tak nak ada baki. Jadi kita boleh tambah sifar 1 naik atas. Okey, ada baki tadi kita naik atas. Jadi 2 darab berapa sama dengan 10? 2 darab 5. 10. Jadi tolakkan. Jadi tolakkan, kita dapat tak ada lagi baki. So jawapan di sini ialah 0.075 juta. So jawapan ialah 0.075 juta. Jadi itu dia jawapan dia. Okey? Itu contoh yang keempat. Bahagi menggunakan kaedah sulam sur. Okey. Jadi saya harap awak tidak ada sebarang masalah, tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah seperti yang saya telah terangkan tadi, iaitu dengan menggunakan kaedah DDoS, iaitu yang diberi, cari dulu diberi, D yang pertama diberi, kemudian yang dicari, kemudian tentukan operasi, dan S tu selesaikan, DDoS. Jadi saya harap awak tidak ada mengalami sebarang masalah dan faham apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekian saja pengajaran saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada PDPR yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.